Ya, saksi ini yang tidak boleh dikesan, tidak memberi nama dia dalam dewan ini. Bagaimana kami boleh perbuat hati dengan apa yang dimarakan oleh menteri tadi untuk berlindung Wikilingham, khasnya. Nara dikatakan tadi oleh menteri bahawa tidak apa-apa kesalahan yang wujud dalam video berita Wikilingham. Terus terang apa yang dinyatakan oleh Wikilingham, dan ini ada didengar oleh seluruh negara, bukan sebahagian saja, yaitu clear apa yang dia menyuarakan adalah brokering for appointment of judges dengan izin. Jika itu, bukankah itu menurunkan the image of the judiciary? Dan jika itu, dan itu benar, itu kira jadi satu kesalahan di bawah Akta Hasutan tahun 1948. Tidakkah itu mencukupi untuk membawa Wikilingham ini ke mahkamah untuk hadapi satu kesalahan bawah Akta Hasutan? Boleh kita dapat penjelasan? Tuan Ketua, utamanya berkenaan dengan saksi itu, yang Mak pun tahu, ya, saksi ini, hari ini kita ada Akta Perlindungan Saksi, satu. Kedua, kita mencadangkan untuk mengadakan Whistleblowers Act. Semuanya tujuannya ialah untuk menjaga keselamatan mereka yang memberi maklumat kepada kita. Jadi orang yang kita cari ini ialah orang yang sebenarnya mungkin satu masa akan menjadi saksi kepada kita, ataupun mungkin dia bekerja satu tempat, dia menceritakan satu perkara yang boleh menjejaskan bos dia. Jadi kita kena lindung dia. Sebab itu saya tak berani nak sebut di sini, kerana kemungkinan dia nanti kalau dijumpai akan menjadi saksi kepada kita. Jadi saya harap dalam bawah Akta SPRM pun kita ada satu peruntukan yang memerlukan kita memberi perlindungan kepada saksi, ya. Baik. Kedua, yang Muhammad cakap tentang dunia mendengar bagaimana Wikilingham bercakap. Tapi yang Muhammad, dunia ini banyak conman, ya. Kita juga boleh. Saya percaya ramai, bukan saja Wikilingham, ramai yang lain, ya, ramai yang lain juga mungkin akan beritahu, iaitu baru ditangkap gambar sekarang saya cakap. Memang betul mungkin dia cakap dengan orang itu, tapi ini semuanya, ya, menunjukkan bahawa perkara-perkara yang memang saya tidak nafi dunia nampak, tapi apakah dia telah melakukan satu kesalahan yang Muhammad sebut brokering for appointment of judges? Adakah itu merupakan satu kesalahan yang sedia ada dalam akta kita? Kalau ada, tentu kita dakwa. Tapi tidak ada. Perbuatan itu boleh dilakonkan, ya, dan sebenarnya kita melihat daripada berbagai-bagai segi, termasuk akta hasutan. Yang Muhammad fikirkan itu bahawa dia ada kaitan dengan boleh dikaitkan bawah akta hasutan, walaupun parti yang Muhammad tidak setuju dengan akta hasutan, suruh hapus. Tapi kita telah melihat, iaitu bahawa dia juga tidak boleh sabitkan di bawah akta itu. Bukan tidak dikaji. Jadi sebab itu sehingga pada hari ini perkara-perkara ini dilakukan banyaklah. Saya pernah terima telefon sebelah sana, konmen cakap ini satu perkara yang kita tidak boleh nak dakwa dia. Tetapi kita mahu kepada pengalaman yang Muhammad daripada Bukit Gelugop bantu kita tengok akta mana, dan kita akan terima. Tidak ada masalah, tidak ada sebab kita nak cover up Wikilingham. Kita ada Vicky Liu sini yang jadi wakil rakyat. Ini kita pertahankan. Tapi Wikilingham buat apa kita nak pertahankan dia, Muhammad? Tak ada sebab, ya. Jadi kalau yang Muhammad ada pengalamannya lama, tahu di akta mana, boleh kaji, boleh bantu kita.
Sebab tidak ada sebab kita nak melindungi seorang seperti VK Lingam yang sememangnya tidak boleh nafikan dengan perbuatan itu telah pun menyatuhkan imej kehakiman kita. Ya. Baik, saya pergi ke, ada lagi? Tak ada. Yang berhormat Kinabatangan. Ada. Ini penjelasan Tuan Menteri. Saya mungkin seperti mana yang disebutlah, pendengaran tak berapa jelas ni. Ya. Saya tak faham hujah yang disampaikan. Adakah hujah yang disampaikan mengatakan bahawa tidak ada tindakan yang nak diambil oleh kerana mungkin video itu satu lakonan, satu konmen, ataupun menerima hakikat bahawa memang video itu merupakan satu perkara yang melibatkan VK Lingam itu sendiri, memang itu sah, bukan konmen, bukan lakonan, dan memang pada masa itu apa yang dibincangkan adalah brokering untuk jawatan Ketua Hakim Negara. So saya tak faham apa yang dijawab tadi, macam seolah-olah ini satu lakonan, ada konmen dia berlakon sebagai VK Lingam, maka ambillah gambar saya. Adakah is that dengan izin, is that your line of defense? Ataupun mengaku bahawa memang itu VK Lingam dan memang itu satu tindakan di mana brokering for power sedang dilakukan, dan bahawa soal nak lindungi VK Lingam memang betul, mungkin dia sebagai seorang individu tidak penting, tetapi hakikat bahawa amalan itu sedang berlaku, telah berlaku, merupakan satu kebiasaan, membuktikan bahawa institusi kehakiman itu tidak bebas, itu merupakan persoalannya. Bukan the individual yang kita nak, tetapi hakikat bahawa jawatan ketua hakim boleh dipengaruhi dan boleh dibata. Ni yang kita persoalkan. Saya harap Menteri boleh menjelaskan. Betul. Saya kesian dengan Shah Alam ni. Sebentar tadi saya ingat dia pekak je. Rupanya tidak ada upaya untuk nak faham apa yang saya cakap. Ya? Saya tidak menafikan bahawa itu sebenar VK Lingam. Memang tidak boleh nafikan. Tidak boleh nafi. Ini bukan soal yang saya kata itu betul, lakonan pun ada, dan memang dia betul. Duduk dulu. Supaya boleh faham, betul boleh faham. Saya baru nak menjelas dah bangun. Macam mana nak faham? Jadi tak, bagi saya jelas dulu. Kata lakonan. Bagi saya mana jelas satu dulu. Ni Yang bermakna tak faham. Saya mengata dalam jawapan saya tadi tidak nafikan itu VK Lingam. Ya? Dan saya juga menceritakan bahawa dalam negara kita ni banyak juga konmen. Memang VK Lingam tu bercakap, tapi dia saya tak cakap dia komen dah. Mungkin dia belagak, nak tunjuk, nak beri keyakinan. Saya difahamkan yang berhormat punya Kelana Jaya punya father yang tangkap, saya tak tahulah. Mungkin dia nak menunjuk, tapi kita tak tahu. Tapi memang dia bercakap, itu tidak nafikan. Tetapi yang masalah kita pada ini ialah tidak ada kesalahan di mana-mana akta kita yang boleh kita sabitkan beliau dihukum. Bahawa apa? Itu yang masalah kita. Sebab tu saya minta pengalaman daripada Bukit Gelugor. Dia seorang peguam yang cukup terkemuka dan berpengalaman. Boleh membantu kita. Untuk kita, kalau sekiranya ada, kita terlepas pandang bahawa ada sebenarnya kesalahan di akta-akta ini yang boleh kita kenakan, kita akan ambil tindakan. Tetapi yang dibangkit macam akta hasutan itu semua kita telah kaji, dan kita kaji bahawa tidak boleh disabitkan dengan kesalahan. Sebab itu kita tak ambil tindakan. Saya minta Pasir Mas. Saya nak minta jelasan. Pak, oleh kerana dah suka nak dakwa VK Lingam, saya nak tanya yang berhormat, apakah setuju? Sebab dalam laporan dan perbicaraan isu video VK Lingam ni, nama bekas Perdana Menteri mantan Tun Dr. Mahathir disebut banyak kali, dan beliau juga melahirkan rasa kesal sebab VK Lingam tak diseret ke mahkamah. Sebab dia harap kalau VK Lingam diseret ke mahkamah, mungkin beliau turut dipanggil sebagai saksi ataupun dia sendiri didakwa, bagi membolehkan beliau membersih nama beliau, kerana nama beliau banyak kali diseret dan dipermainkan oleh setengah-setengah pihak. Jadi apa pandangan yang berhormat? Tindakan yang diambil oleh kerajaan tidak berdasarkan kepada kepentingan peribadi mana-mana pihak. Ya, sudah tentu dalam perbicaraan
maka perkara ini berbangkit dan dia telah pun diberikan perlindungan kerana dia merupakan Suruhanjaya. Kita memberi testimoni, kita bersumpah, ya. Dan kalau sekiranya itu merupakan penipuan, maka kita boleh charge dengan perjury. Ataupun kalau yang berhormat bekas Perdana Menteri dulu merasakan bahawa dia telah pun diinayakan, disengajakan, disebut-sebut sengaja nak mengenakan dia, maka ada, saya percaya, ruang-ruang lain untuk tindakan diambil. Mungkin libel ke apa ke, saya tidak tahu, tapi mungkin boleh diambil. Tetapi untuk kita membuat keputusan mendakwa bukan berdasarkan kepada bukti, tapi berdasarkan kepada kerana kepribadian, kepentingan seorang bekas Perdana Menteri itu terjejas, itu bukan pertimbangan kita lah, ya.